chapter yang seterusnya, chapter 6 atau topik 6, iaitu penuaian ataupun harvesting. Harvesting merupakan komponen kerja yang paling penting dalam industri kelapa sawit terutamanya, di mana adalah aktiviti yang melibatkan pengambilan buah secara fizikal, di mana buah yang dituai mestilah mengikut piawaian kemasakan yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini badan yang menetapkan piawaian buah masak, mentah, mengkal dan sebagainya adalah MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Di semua mana-mana company atau syarikat atau estate menggunakan rujukan MPOB itu sendiri, supaya minyak yang terhasil pada kuantiti yang maksimal dan pada kualiti yang terbaik, pengulangan hasil yang baik dan lebih, melalui amalan pertanian baik ataupun GAP, Good Agriculture Practices, pada semua peringkat operasi, di mana buah yang masak yang telah dituai akan menghasilkan minyak yang berkualiti. Bila menghasilkan minyak berkualiti, maka secara tak langsung harga minyak dapat harga yang baik di pasaran masa kini. Operasi pra-penuaian ataupun pre-harvesting, di mana lorong tuai perlu disediakan sebelum kita melakukan ataupun mulakan kerja-kerja menuai. Lorong-lorong untuk harvesting perlu disediakan. Amat penting bagi memastikan kelancaran kerja memindahkan buah daripada lorong ke platform buah. Sekiranya mekanisme digunakan, maka lorong perlu lebih luas bagi membolehkan jentera ringan masuk. Konsep sekarang ada setengah company syarikat masih menggunakan manual. Manual maksudnya kita masih menggunakan tenaga kerja. Ada setengah company dia mengamalkan penuaian masih dilakukan oleh pekerja itu sendiri, tapi evacuation, pengeluaran buah dari lorong ke platform ataupun ke stesen pengumpulan buah menggunakan sistem mechanical itu sendiri. Ada setengah menggunakan mini tractor, ada setengah company mengamalkan crawler dan sebagainya, ATV dan sebagainya. Ada juga company juga mengamalkan penuaian buah secara mekanikal, macam contohnya UP dia mengamalkan, ataupun Semdabi, Felda, big company yang mengamalkan sistem grabber, menggunakan mekanisme sistem mekanikal yang digunakan untuk ambil buah, keluarkan buah dan sebagainya. Sebenarnya semua ni dilakukan adalah untuk mengekalkan kualiti kuantiti buah dan minyak itu sendiri. Sebab kita kalau boleh kita nak mengelakkan double handling pada production kita tadi. Sebab sekiranya nowadays banyak estate buat ram, stesen buah dan sebagainya, sebabkan mungkin faktor-faktor kilang yang jauh, masih menggunakan menghantar kepada kilang yang berdekatan dan sebagainya. Terpulang pada syarikat company masing-masing. Seboleh-bolehnya kita mengelakkan double handling pada kita punya FAP itu sendiri. Kawasan berbukit teres juga digunakan sebagai lorong tuai. Macam saya cakap tadi, ada setengah awal topik tadi,
ada setengah company yang dah membuat double terrace, di mana satu terrace lagi untuk sistem mechanical evacuation buah, untuk especially kawasan mineral dan sebagainya. Kawasan lorong tua yang sempurna membolehkan produktiviti seseorang harvester itu tadi dapat meningkat dapat meningkat dan membolehkan sasaran atau target kita sampai. Sanitation ataupun sanitasi pre-nursery ataupun lebih kita panggil kepada basal pruning. Basal pruning adalah satu peringkat ataupun yang perlu dibuat dalam 1 bulan sebelum penuaian. Okey, kita nak buang semua pelepah-pelepah yang kita tak pakai. Itu tadi secara tak langsung vibration juga diamalkan di sini. Okey, kenapa? Sebab kita nak mengelak daripada disease ataupun penyakit pada buah kita disebabkan oleh tiram tabah dan sebagainya. Okey, itu sebabnya kita melakukan basal pruning ataupun ablation dan sebagainya. Hanya pelepah kering yang kita buang, buah busuk dibuang untuk elakkan pelepah tu tadi atau buah tu tadi hidup dan jadi tempat pembiakan disease ataupun pest itu tadi. Okey. Satu pusingan untuk melakukan circle spray, okey, penting. Okey, ini menjaga kawasan, okey, rumput rumpai di bulatan sawit-sawit tu tadi, okey, pokok, demi memudahkan penuaian mengutip biji itu sendiri. Okey. Kadang-kadang contohnya ada setengah company dia mempraktikkan penyediaan platform, utamanya kawasan pit area, kawasan payah, dia sediakan platform, okey, bersaiz 6x6, 6x9 dan sebagainya untuk tempat harvester itu sendiri simpan FFB dia. Okey, selalunya memudahkan kita memunggah buah daripada lorong ke FFB platform bersaiz 2x5 ataupun dalam bentuk meter ataupun 6x15 kaki. Okey, yang dibuat berselang-selang mengikut lorong ataupun yang ditentukan. Okey, kita tak akan buat semua lorong, kita akan buat alternate. Okey, alternate. Okey, permulaan untuk harvesting, okey, bergantung pada keadaan vegetatif. Okey, biasanya selalu kita praktikan dalam 2 pusingan ataupun 3 pusingan. Okey, bergantung pada anggota ataupun tenaga kerja yang sedia ada di kawasan tonton masing-masing. Okey, selalunya permulaan penuaian selalunya bermula dengan scope harvesting lah, of course. Okey, apabila pokok dah capai 24 bulan ke atas, kita melakukan scope harvesting. Okey, sebelum tu kita tadi buat ablation ataupun castration dan sebagainya. Okey, harvesting interval, of course kita kena jaga harvesting interval kita maintain 10 ke 12. Itu sebabnya setiap estate, setiap company dia akan tetapkan ratio harvester dia. Okey, ratio harvester dia mungkin 1:15, 1:18, 1:20. Kenapa? Sebab dia nak mengekalkan total harvesting interval dia 10 ke 12 hari. Sebab bila lebih daripada tu, maka buah akan overripe. Maka banyak loose fruit. Bila banyak loose fruit, kita rugi. Sebab minyak yang terkandung dalam loose fruit tu memiliki oil content yang banyak dalam satu biji tersebut. Okay, so this is why dia gugur, sebab minyak dah berat. Okay, tuan-tuan. Pusingan mestilah mencapai 2 pusingan ke atas dalam setiap bulan, baru kita boleh memaksimumkan kita punya production setiap bulan, setiap minggu, okay, setiap hari. Okay, mengikut, okay, standard piawaian yang ditetapkan untuk yang buah masak.
Kemungkinan buah tanah segar terlalu muda dituai jika selang hari menuai terlalu rendah. Okey, kalau interval kita terlalu rendah, maka buah mentah banyak keluar. No, jangan. Okey, sebab buah mentah kalau dia keluar, mungkin estate atau company akan dikenakan tindakan oleh pihak kilang. Sebab pihak kilang berhak, sebab dalam dia punya polisi, pihak kilang mil memang zero tandan mentah. Okey, zero tandan mentah. Dia hanya menerima buah yang masak saja, seperti yang termaktub dalam MPOB punya piawaian. Okey, benda-benda asing, okey, dalam minyak sawit ini untuk kilang. Kilang selalunya dia akan ada dia punya KPI, dia punya standard operating dia, di mana buah kehadiran benda-benda asing, kelembapan dobi dan asid lemak bebas ataupun free fatty acid ada dia punya parameter dia yang telah kilang tetapkan. Sekiranya buah yang diproses melebihi parameter yang telah ditetapkan oleh MPOB, maka minyak tak akan dapat dijual. Jadi minyak tak dapat dihasilkan OER ataupun oil extraction rate tak dapat bacaan yang baik, maka kualiti minyak kita akan jatuh rendah. So negara yang kita ekspor tadi tak dapat nak ambil minyak kita begitu banyak sebab kualiti tak ada. Okey, kualiti tak ada. Kalau lebih bagus dia di Indonesia sebab kos dia rendah, tax tak ada dan apa semua, better dia ambil. Tapi dia punya kualiti memang agak different dengan kita. Okey, different dengan kita. Okey, sekurang-kurangnya 10 soket biji lerai gugur di bulatan di pokok itu, barulah kita tombak. Okey, kita ambil buah, kita turunkan biji, kita kutip lebih 5% buah masih melekat pada tandan semasa pemeriksaan, di mana di platform ke dikilangkan dan sebagainya. Tandan dan buah relai hendaklah dihantar bawah 24 jam. Tidak boleh dibenarkan bermalam. Kenapa? Makin buah tu bermalam, makin kurang berat buah tu. Kadar peratusan komposisi minyak pada biji akan makin lama makin berkurang. Okey. Ada setengah pihak tak faham atau kurang faham. Estate, ada setengah estate dia tahu, ada setengah management dia tahu apa yang kita hasilkan adalah minyak. Minyak yang kita jual dapat hasil untuk dibayar gaji, untuk menampung kos-kos kita. Ada setengah pihak berpendapat buah yang kita jual. Okey, kalau buah yang kita jual lain lagi. Okey, banyak faktor yang kita kena lihat dekat sini, ya, tuan-tuan. Okey, piawai buah mengkal. Okey, MPOB mendefinisikan buah mengkal ni memang walaupun dia oren tapi dia tak ada gugur, Okey. Untuk jilid yang terbaru sekarang ni untuk MPOB, ada menggariskan 2 atau 3 perkara yang baru untuk standard buah. Okey, buah masak untuk negara kita, untuk kita praktikkan, especially industri kelapa sawit di Malaysia. Okey, rujukan tuan-tuan boleh tengok di MPOB sini memang ada disediakan rujukan dalam bentuk gambar rajah dan sebagainya. Okey, untuk memastikan penghasilan buah tanah segar atau BTS yang berkualiti, piawaian yang bermutu tinggi semasa penuaian mestilah diamalkan. Okey, ikut standard estate ataupun
yang telah disyorkan pada syarikat masing-masing, company masing-masing. Okey. So elakkan mengambil buah mentah. Elakkan mengambil buah mentah kerana buah mentah merugikan kedua-dua belah pihak. Okey, itu saja untuk chapter 6 kita untuk kali ini.